Solat yang khusyuk akan menerbitkan apa dia? Sifat isar. Kalau kita dah dalam keadaan ingat Allah, total ingat Allah Ta'ala ni, maka kita akan jadi bersifat isar. Apa maksud isar? Isar ni adalah melebihkan orang lain berbanding diri kita sendiri. Tengok, dalam banyak-banyak orang lain itu, orang yang mana yang paling rapat dengan kita? Mestilah isteri kita, suami kita. Dengan isteri kita, kita isar tak? Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Syekh kepada saudara pengacara majlis dan tuan-tuan yang hadir pada malam ini, insya-Allah di atas undangan daripada pihak surau dan berbincang beberapa ketika, maka hari ini permulaan lah untuk katanya kuliah yang baru lah. Kuliah yang baru yang mana kita memilih kitab ni lah, kitab At-Tazkiyah ala Minhajin Nubuwah. Okay, yang difokuskan kepada Tazkiyatul Qalbi. Tazkiyah itu maksudnya penyucian ala Minhajin Nubuwah, yakni di atas pendekatan kenabian, yakni di atas pedoman Nabi SAW. Dan sebenarnya kitab ni dia bersifat ensiklopedia, ada dalam 5-6 jilid, kurang lebih tebal macam tu kurang lebih. Satu bahagian daripadanya adalah Tazkiyatul Qalbi, penyucian hati. Okay, pengarangnya adalah Dr. Muaz Said Hawa, iaitu anak kepada Said Hawa. Maknanya dulu Syekh Said Hawa ini terkenal dengan kitabnya, antaranya Al-Asas fi Tafsir, Al-Asas fi Sunnah. Okay, dalam Al-Asas fi Tafsir tu tebalnya kurang lebih dalam sedeput sampai ke sini lah tebal ya. Okay, kemudian ada Al-Asas fi Sunnah, lebih tebal lagi, terbahagi kepada 3 dalam aspek akidah, dalam aspek syariah, dan satu lagi dalam aspek apa saya lupa. Itu Al-Asas fi Sunnah. Dan juga beberapa kitab-kitab kecil seperti Jundullah Thaqafatan wa Akhlaqan, okay, dan seumpama dengannya lah. Jadi Syekh Said Hawa ni asalnya di Syria, asal orang Syria. Okay, dan maknanya menulis kitab-kitab yang berkaitan dengan ilmu-ilmu tasawuf. Begitu. Dan beliau ni ada 3 orang anak sekurang-kurangnya yang kita tahu. Satu namanya Dr. Ahmad, satu Dr. Muhammad, satu lagi Dr. Muaz. Salah seorang daripada anak tu maknanya mewarisi bahagian ilmu tasawufnya, itulah Syekh Muaz. Syekh Muaz. Beliau ni ada PhD dalam bidang hadis, mengajar juga fiqh di universiti di Jordan sekarang ni, dan juga maknanya mengajar tasawuf di Masjid Awabin dekat Amman itu. Saya berjumpa dengan beliau dan masih hidup, dan maknanya kitab ni antara kitab yang besar yang baru, tapi dah telah dicetak pada tahun 2018, cuma baru sampai kepada tangan saya dalam tahun lepas, ataupun kurang lebih 2 tahun lepas, kurang lebih sebelum PKP tu, kurang lebih lah macam tu. Okey, jadi kita ambil kitab ni. Okey, Syekh Muaz antara pendekatan dia tak guna istilah tasawuf, tapi dia guna istilah tazkiyah, mewarisi daripada pendekatan bapanya juga Syekh Said Hawa begitu, tazkiyah penyucian. Kerana ada rahsia dia, antaranya adalah kalau kalimah tasawuf maknanya kadang-kadang tercemar dengan golongan-golongan tasawuf yang ada yang benar, ada yang mungkin agak tersasar begitu. Jadi keluar daripada kemulut perbincangan sama ada tazkiyah ataupun tasawuf, kemulut daripada kalimah tasawuf itu, maka digunakan kalimah lain kerana tak mahu masuk dalam pengelutan itu, maka digunakan kalimah tazkiyah, Tazkiyatul Qalbi. Cadangan saya adalah, maknanya kitab ni saya dah tanya dengan wakil ataupun muridnya di sini, duduk di Terengganu, namanya Ustaz Yusrizal namanya, sahabat saya juga waktu di Jordan dulu. Saya tanya dengan beliau kalau beliau dah usahakan terjemahan, ternyata masih belum sampai lagi terjemahan yang ni.
Jadi saya akan gunakan versi yang Arab lah, versi yang Arab, dan saya akan huraikan sedikit demi sedikit daripada kandungan kitab ini berkenaan dengan hal ehwal hati. Saya tak pasti macam mana pengamalan di sini. Kalau kuliah maghrib itu maknanya tadah telinga mendengar, memahami, menyerap saja ke, ataupun memang masing-masing nak ada kitab. Biasanya macam mana? Biasanya ada kitab. Jadi kalau maknanya nanti bincanglah sesama tuan-tuan yang dalam qaryah di sini. Kalau nak ada kitab, maknanya sama ada beli ataupun putus yang Arab ni lah, pegang kitab Arab saya akan bacakan, mungkin didobitkan kat situ. Jadi kaedah belajar. Tu kaedah belajar. Bukan kaedah mendengar. Saya pendekatan saya macam tu. Kaedahnya belajar. Ada seorang dua orang yang memang fokus belajar, maka kita akan teruskan. Tapi kalau semuanya mendengar, kita akan berhenti. Itu saja. Macam tu. Sebab saya rasa kita perlu untuk ada sedikit anjakan paradigma selepas Allah Ta'ala dah angkat balik musibah 2 tahun. Tak lebih ke masjid dan surau, tidak berkuliah dan sebagainya. Sekarang dah semakin Allah Ta'ala angkat maknanya kita katakan ujian tersebut dan kita semakin bebas bergerak. Jadi saya rasa kita perlu ada sedikit anjakan. Kuliah maghrib bukan lagi semata-mata untuk dengar tadah telinga saya, tapi betul-betul untuk belajar. Macam tu lah. Itu pendekatan saya lah. Tapi kalau tuan-tuan di sini ingin kekalkan dengan kaedah yang lama, ya bismillah, baik juga daripada dekat rumah tak ada buat apa-apa kan, baik juga iktikaf sambil zikir dengan peringatan. Cumanya pendekatan saya tidak begitu. Nanti minta penganjur bincanglah dengan jemaah macam mana. Okey, begitu. Okey, Allah Sayyidina Muhammad. Jadi ini kuliah pertama, saya terangkan dululah maknanya kaedah pendekatan saya dalam menyampaikan. Saya menyampaikan ini bukan dengan pendekatan dakwah. Saya bukan masuk dalam ruang lingkup dakwah, tapi saya masuk dalam ruang lingkup tarbiyah. Dia beza. Dakwah tu menyeru, tarbiyah tu membimbing, mendidik. Jadi kalau dalam ruang lingkup kefahaman dakwah, bolehlah maknanya daripada pergi ke mana-mana datang masjid, lepas tu kita menyantuni, kita menyerahkan ini ilmu-ilmunya dakwah. Maka ada banyak kelonggaran-kelonggaran dekat situ. Dan dakwah ni kita dulu sekarang kuliah-kuliah kita banyak pendekatan dakwah. Okey. Jadi itu pendekatan dakwah. Dakwah ni banyak tolerate, dan satu perkara yang paling membezakan adalah kalau pendekatan dakwah ni dia tidak rigid lah, ataupun tidak mengambil kira aspek adab. Adab dalam yang kitab Ta'lim Muta'allim itu, kitab yang biasa dibaca di pondok-pondok di Malaysia pun, di tanah Arab pun, maknanya dia tak ada elemen adab kat situ. Sebab dakwah nak menyantuni. Cuma saya fikir daripada saya kecil-kecil sampai umur dah maknanya nak separuh umur ni, maknanya tak berubah-ubah lagi. Maknanya pendekatan dan pembawaannya itu masih lagi maknanya semata-mata ibaratnya mengisi ruang waktu maghrib dan isyak, maka tak apalah, menyantuni begitu. Jadi saya kira kita dah cukup lama dengan pendekatan dakwah. Saya cuba untuk buat pendekatan tarbiyah. Okey, apa bezanya pendekatan tarbiyah? Pendekatan tarbiyah ini adalah bukan lagi menyeru, mengajak, tapi mendidik, membimbing. Lantaran itu, maka dia ada penekanan sedikitlah berkenaan dengan adab. Tak maaflah kamera, saya pandang sini, sebab kalau pandang kamera sini kosong. Yang tengok live tu maknanya jangan kata saya sombong tak pandang pula, sebab jemaah kat surau ni banyak kat sini. Begitu. Okey. Jadi adab dalam pengajian ilmu itulah barakah, dan barakah itulah yang amat berkait rapat dengan kita punya sentuhan hati ni. Ramai orang dah banyak duitnya, dan ramai orang dah banyak ilmunya dan banyak juga amalnya, tapi hatinya tak tenang juga. Sebab apa? Sebab tak ada sentuhan hati. Nak dapat sentuhan hati, penyucian hati ini perlu ada barakah. Dan barakah itu diawali dengan adab dalam majlis ilmu. Maksudnya datang majlis ilmu untuk belajar menadah. Bukannya datang majlis ilmu untuk mendengar dan memberi ulasan serta komentar, apatah lagi kritikan. Macam tu. Jadi perlu ada sedikit sangka baik, perlu ada sedikit kerendahan hati dan kerendahan jiwa di pihak yang mendengar, dan perlu ada sedikit keinsafan di pihak yang memberi, dan ada sedikit my sense of amanah untuk menyampaikan, dan akhirnya sama-sama ingin mendapat barakah, sama ada yang mengajar ataupun yang mendengar pelajaran tersebut. Jadi adab dalam menuntut ilmu ini semua orang tahu, maka bila lagi nak apply?
Okay, kalau kita nak ambil satu masa khas untuk pergi kursus-kursus pengajian ilmu, kita sibuk dengan kerja. Jadi waktu untuk kita kekal dengan asbab barakah sepanjang kita bekerja ni sementara tunggu pencin waktu maghrib isyak ni lah. Tapi kalau maghrib isyak pun datang, maknanya dengan pendekatan dakwah seruan, maka penceramah bagi tolerate. Okay, maknanya kita takkan terbina tajuk kita, tajuk penyecian jiwa ini. Okey, habis. Jadi itu saya cakap secara mukadimah dululah. Okey. Jadi kalau macam cara datang untuk belajar, untuk dididik, untuk dibimbing, tarbiyah, maka pastilah berbeza berbanding cara datang hanya untuk mendengar dan mengisi masa lapang. Paling penting sekali adalah maknanya datang bukannya untuk mendengar sejauh mana ilmu ustaz ni, lepas tu mengulas pula, lepas tu mengkritik pula, lepas tu pelbagai lagi. Sama ada yang secara offline ataupun secara online. Kadang-kadang ustaz datang lambat pun online tu, ustaz ni datang lambat tak payah jemput lagi lah gitu. Itu maknanya kaedah apa? Itu kaedah dakwah. Maknanya mad'u ibarat customer customer. Mad'u ibarat customer, and customer is always right. Jadi dai pendakwah tu lah kena tolerate dengan kaedah mad'u gini begitu. Jadi kita rasa kita dah lama dalam tempoh itu. Macam itulah kira-kiranya. Ini pun Allah bagi peluang kan, dia angkat maknanya wabak kan, mujur-mujur hidup. Katanya lepas-lepas ni ada wabak itu, inilah makanan tak ada apa semua lagi, sampai maknanya fitnah-fitnah akhir zaman, cabaran-cabaran akhir zaman tu macam semakin sukar untuk diandaikan lagi. Jadi maksudnya sudah mula perlu untuk kita serius kat situ dalam aspek pengajian. Gitulah. Itu pertama. Yang kedua, tadi pengurusi ada minta kita terangkan sikit tentang perjalanan dia. Hari Jumaat malam Sabtu kita buat maknanya pembacaan kitab Tazkiyatul Qalbi, penyucian hati. Adapun hari Sabtu malam Ahad, iaitu esok malam, kita buat majlis, namanya apa tadi? Majlis salik. Okay, salik ini adalah orang yang berjalan. Okay, tapi berjalan apa? Berjalan, memperjalankan kerohaniannya ke arah kedekatan kepada Allah, sehingga memaknai Allah Ta'ala itu Ar-Rahman. Itu salik. Salik. Jadi kita dah banyak belajar akidah sehingga kita yakin Tuhan kita hanya Allah. Itu dah selesai. Kita tak terfikir pun nak cari Tuhan yang lain. Itu bahasa bombastiknya begitu ya kita cakap ya. Macam tu. Jadi sekarang ini kita nak kan taqarrub ilallah kan. Untuk kita dekat kepada Allah. Jadi mendekat kepada Allah Ta'ala itu bukan secara fizikal. Bukannya dekat fizikal kita, sebab Allah Ta'ala itu tidak boleh dinisbahkan dengan sebarang penisbahan yang hanya layak untuk makhluk. Tadi nak kata Allah itu di mana-mana, kita tak boleh. Sebab Allah Ta'ala itu ghaibul ghuyub. Jadi yang dikatakan menuju kedekatan kepada Allah Ta'ala itu adalah merasai kedekatan hati kita kepada Allah. Jadi dekat situ tengok pula hati ni, dia Allah Ta'ala cipta apa kekuatan hati. Kekuatan hati bukan semata-mata untuk meyakini, bahkan lebih daripada itu, kekuatan hati adalah untuk merasai apa yang telah diyakini. Merasai apa yang telah diyakini. Kekuatan yakin perlu kepada akal, dalil-dalilnya, pendalilan dan sebagainya, kemudian diikat di hati. Okey, dan dilanjutkan lagi dengan kerja hati untuk merasai tentang apa yang diyakini. Kita dah yakin Allah, dan kita yakin Allah tu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim. Ulang 2 kali nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Itu kita dah yakin. Maka kerja hati untuk mendekati Allah. Jadi yakni apa dia? Yakni mendekati sifat Allah yang Ar-Rahman. Itu benarnya. Mendekati sifat Allah yang Ar-Rahman. Bila hati kita dekat dengan sifat Allah Ar-Rahman, barulah ada kelegaan. Hati kita hanya akan lega bila apa dia? Bila redha. Hati kita hanya mendapat redha bila apa? Bila sangka baik. Awal sangka baik kepada Allah adalah maknanya kita dah menuju mendekati untuk merasai bahawa Allah tu Ar-Rahman. Begitu. Jadi perjalanan untuk menuju, ataupun secara bahasa puitisnya kurang lebih, perjalanan untuk tenggelam dalam lautan rahmaniyah Allah. Perjalanan untuk tenggelam. Itu bahasa tasawuf tu. Untuk tenggelam dalam lautan kasih Allah Ta'ala itu namanya salik. Itu proses itu, salik. Salik itu orang yang berjalan ke arah kedekatan kepada Allah yang sifatnya Ar-Rahman. Maka akhirnya nanti kita akan rasa bermakna sebagai seorang hamba. Walaupun sebagai suami kita gagal. Walaupun sebagai isteri kita mungkin agak tidak berjaya. Walaupun sebagai pekerja kita mungkin tak perform mana.
Tapi jangan sampai kita tidak ada apa-apa makna sebagai hamba. Jadi makna sebagai hamba tu perlu untuk kita usahakan dengan memperjalankan hati kita ataupun rohani kita menuju kedekatan kepada Allah. Itulah salik. Jadi esok dinamakan sebagai majlis salik, sebagai mujahadah untuk taqarrub ila Allah. Maknanya mujahadah ni maknanya kesungguhan. Kesungguhan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, yang ini merasai berada di bawah naungan kasihnya. Itu benar-benar begitu, sehingga kita mendapat sangka baik, sehingga kita mendapat redha, maka sehingga Allah bagi kita tenang. Betul tak? Kita ni kat dunia ni hidup nak tenang je kan. Miskin kaya itu sempurna, yang penting tenang. Dulu waktu ada COVID boleh tenang. COVID dah tak ada, tak tenang pula. Ada juga macam tu. Dulu waktu COVID ada, tak tenang langsung. Bila COVID dah tak ada ni, lagi tak tenang hidup pikuk pun ada juga. Jadi mana soal tenang hati ni terkait dengan macam mana kita mendekati Allah. Maka proses ni 3 perkara yang asas, iaitu istighfar, selawat dan tahlil. Itulah yang kita akan buat esok. Maghrib, Isyak, mana kita akan penuhi khusus untuk itu saja. Jadi Jumaat malam Sabtu pembacaannya, okey, esok mujahadahnya. Dengan 3 perkara ini, itulah yang telah diwariskan kepada kita oleh para ulama dalam skop disiplin ilmu tasawuf pastinya. Yang kita sembang ni ilmu tasawuf. Macam tu. Jadi esok kita tengok berapa timing. Contohnya, katalah kita macam hari ni kita mula pukul 8, Isyak kita pukul 8.40 misalnya. Mungkin kita ambil 15 minit selawat, 15 minit istighfar, 15 minit tahlil. Ada sedikit, kita akan ambil sedikit tausiah yang saya akan petik bukan daripada kitab ni, daripada kitab lain. Kitab Syekh Ali Jumaah, Syekh Nuruddin Dr. Ali Jumaah, mantan mufti Mesir. Yang mana beliau diperkirakan sebagai mujaddid, pembaharu dalam sistem Al-Azhar pada zaman moden ini. Dan rata-rata syekh-syekh para ulama Azhar sekarang ini rata-ratanya adalah mana berpegang dengan manhaj yang telah beliau ketengahkan semasa beliau menjadi mufti, dan sekarang menjadi mustasyar dalam jawatan apa sekarang tak pasti. Tapi dulunya mufti. Macam tu. Jadi digelar sebagai Syekh Nuruddin. Nuruddin tu gelaran dia. Nama dia Ali bin Jumaah. Begitu. Jadi beliau ada tulis buku, tajuk dia Al-Madkhal ila At-Tasawuf Al-Islami. Pintu masuk, gerbang masuk ke dalam tasawuf Islam. Jadi saya akan ambil beberapa petikan-petikan tajuk kat situ untuk kita tausiahkan. Macam tu. Jadi itulah sedikit mukadimahnya berkenaan dengan proposal yang dibincangkan bersama dengan pihak penganjur. Maka tergantung kepada maknanya seterusnya macam mana. Begitu. Okey ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi nanti mungkin ke depan saya mungkin bincang dengan Cik Hazri. Cik Hazri maknanya macam mana kalau macam kita saya buat nota untuk ada paparan LCD untuk memudah carakan. Kalau nak beli kitab, nak merasa pegang kitab Arab, kita bacakan tanda terjemahan dia, maka kita cari kalau ada dekat pesta buku. Kita cari. Beli tak tu boleh beli berasingan ke tidak. Kalau tak ada, maknanya bismillah lah, kita photostate lah. Siapa bukan untuk dijual, photostate pada siapa yang betul-betul nak berhajat untuk belajar. Tak apa kot walaupun photostate, sebab nak beli kat Jordan pun jauh, tiket kapal terbang pun macam apa dah. Begitu. Jadi tu bincang balik macam mana. Begitu. Jadi hasrat saya untuk menjadikan ini benar-benar majlis ilmu, belajar, maknanya ada rihalnya, ada bukunya, ada catatannya, begitu. Cumanya untuk hari ini kita terangkan umum saja dululah. Begitu. Ada yang bagi komen, Ustaz ini dah berat Ustaz, kita nak santai-santai saja. Nak lega-lega saja kan. Maghrib Isyak relax Ustaz, kita nak balik kerja penat-penat semua bagai. Maka saya kira dah terlampau lama kita begitu. Dalam keadaan sekarang ni pun virus ni pun tak habis-habis. Ada Omicron, Omega, sebanyak macam-macam lagi lah. Lepas tu ni ada cacar monyet apa. Jadi maksudnya macam-macam benda, takkan kita nak relax lagi dalam konteks kita dengan Allah ni. Takkan nak relax-relax saja, kita nak santai-santai lagi. Makan pun tak santai kan, ada makan santai. Makan dengan berencam. Buat majlis raya, santai tak? Tak santai. Beradun. Betul. Beradun buat majlis raya. Tetapi bila nak belajar, santai, relax macam tu. Jadi maknanya adil kita kan. Tak ada lagi ibrah ke 2 tahun Allah Ta'ala bagi kita main COVID tu. Macam tu lah. Saya fikir-fikir balik, saya cuba begitu. Betul. Kalau bersetuju, bismillah. Kalau tak setuju, tak ada masalah. Begitu. Maknanya ke tempat lain kita.
Macam tu. Itu saja. Okey. Saya tak ada masalah. Seorang, dua orang, tapi asalkan majlis ilmu nak belajar, ya saya akan raikan. Itu pesan guru saya habis. Macam tu. Jadi dengan Dr. Ali Jumaah pun kita pernah berjumpa. Dia pun masih hidup. Dan Syekh Ali Jumaah pun memang kita berhubungan dengan beliau. Merujuk beliau banyak perkara jugalah tentang tasawuf. Jadi kalau ada apa-apa isu, ulamanya masih hidup, kita boleh tanya. Taklah jadi kita ambil buku-buku lama, ulama telah meninggal dunia, nanti apa-apa kita buat telahan kita je. Sebab orang dah meninggal dunia, dah bawah tanah 6 kaki kan. Jadi tu saya fikir, jenuh juga saya cari. Maknanya kitab ulama yang berautoriti dalam bidang tasawuf yang masih hidup, yang saya boleh kontak. Syekh Ali Jumaah pun ada wakilnya di Malaysia. Muridnya yang boleh WhatsApp saja dia apa-apa perkara masalah. Kalau berbangkit daripada kitab-kitab ni, kalau ada perkara-perkara soalan-soalan misalnya, kalau berbangkit kita boleh minta wakilnya kat Malaysia untuk tanyakan. Jadi itulah dalam keadaan sekarang ni isu tasawuf banyak kan, gunung jerai takbir kan. Kalau ada melalui maknanya Facebook tuan-tuan semua kan, gunung jerai kan. Sekarang ni macam-macam, selepas satu-satu. Jadi maknanya kita tak nak larut dengan isu-isu picisan. Dah kita buka terus. Macam mana madkhal, pintu masuk, gerbang masuk ke dalam ke arah tasawuf Islami, dan juga macam mana proses-proses penyucian hati dalam manhaj Nabi SAW. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, kita masuk kitab sikit. Kitab ini fokus kepada penyucian hati. Kenapa hati ni perlu disucikan? Ni dia kuliah pertama gitulah. Kuliah pertama ni kuliah promo manhaj, nanti baru kita baca. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hati ini perlu dibersihkan supaya potensinya itu berfungsi. Ini bukannya potensi kemanusiaan, tapi potensi kehambaan. Untuk hati itu berfungsi dengan potensi kemanusiaan, ia tak berubah tak berbeza sangat dengan perihalan kebinatangan. Maknanya nak biak, nak makan, nak rumah, itu benda tu tak payah belajar pun tak apa. Tak payah belajar pun tak apa. Tahulah nak bawa diri tu. Sebab nak survive. Itu memang Allah dah masuk chip in kat situ, fitrah kita. Potensi hati potensi hati dari sudut maknanya dia sebagai seorang manusia. Maknanya rasa ingin berkawan sebagai makhluk yang bermasyarakat, maknanya bertolong menolong, rasa suka didengari, diraikan. Itu benda tu tak payah nak diajar-ajar. Kita tak pernah ajar pun anak kita merajuk. Ada tuan-tuan ajar anak, nanti kalau merajuk dengan abah macam ni, tahu ada ajar? Tak ada. Tapi time dia merajuklah dia. Kita ajar ke anak kita, kalau tension ke apa ke, nanti kalau awak tension, awak buat sekian-sekian yang membahayakan diri. Ada? Tak ajar. Tapi potensi dia begitulah. Itu potensi pada perihalan manusia. Tapi satu lagi potensi yang banyak kita lupakan adalah potensi hati, yang dengan tujuan itulah hati tersebut diberi amaran oleh Nabi SAW. Dalam ini kita akan baca nanti satu perkara yang baik-baiklah semuanya, yang kalau buruk-buruklah, iaitu hati, iaitu potensi merasai kedekatan dengan Allah, iaitu kehambaan. Kehambaan ni maksudnya penyerahan. Ini penyerahan ni maksudnya kepatuhan mutlak. Kita hanya boleh patuh secara mutlak kalau kalau kita benar-benar merasai bahawa Allah Ta'ala itu pengasih. Jadi kalau potensi hati untuk kehambaan itu tidak digilap, kerana hati itu telah terhalang dengan pelbagai hijab. Kita akan baca perihalan hijab juga nanti dalam buku Syekh Ali Jumaah, ada membicarakan tentang perihalan-perihalan hijab. Dalam buku ni ada bicarakan tentang jenis-jenis hati. Okey. Jadi benda tu yang kita nak gilap, dibersihkan sehingga potensi hati untuk maknanya berfungsi sebagai hamba kepada Allah, maka berlangsung. Macam tu. Sebab itulah namanya tazkiyah, penyucian hati. Apa tanda hati yang kotor? Apa tanda hati yang kotor? Tanda hati yang kotor adalah dia tak sedar dia hamba Allah. Bukan tak yakin. Dia tak sedar. Soalnya bukan keyakinan kita, tapi soalnya kesedaran kita. Full consciousness kita ni hamba Allah. Begitu. Sebab itulah dalam ilmu akidah dia ada bicara af'alullah, af'alul ibad. Semua itu semua ke arah untuk kita dapat masuk dalam wilayah kita penuh kesedaran bahawa kita ni hamba. Bila kita sedar kita ni hamba, apa yang akan berlaku? Nak melawan ke nak patuh? Nak patuh. Tak banyak argue.
Dalam hal-hal agama, kita patuh tunduk. Sebab apa? Kita sedar kita ni hamba. Macam tu. Kenapa tak sedar kita ni hamba? Sebab tak ingat. Dia bukan soal tak tahu. Bukan soal tak yakin, tapi soal tak ingat. Bila tak ingat, maka tak sedar kita ni hamba. Bila tak sedar kita ni hamba, barulah maka kita ni akan buat PL-PL yang di luar batasannya. Iaitu apa dia? PL yang di luar batasan. Satu benda je. Sombong. Sombong ni ada yang disedari, ada yang tak disedari. Bila dah sombong, bermaksud kita telah mengambil apa dia? Kita telah melanggar sempadan di antara hamba dengan Tuhan. Iaitu apa dia? Dan Nabi SAW maksud dia maknanya kiber, maknanya kemegahan itu, ataupun juga boleh kita fahami sebagai kesombongan itu adalah selendang Allah. Maka jangan diambil selendang Allah Ta'ala, itu mafhumnya. Benda ni lah yang perlu untuk kita caknakan. Dan benda ni tak lihat dengar-dengar sambil-sambil, bukan, dia kena fokus. Maka setiap surau sepatutnya mesti ada satu majlis yang khusus untuk mujahadah taqarrub ilallah. Itu ideanya begitu. Habis. Okey. Jadi tentang hati pun dah sudah. Kenapa perlu hati itu disucikan? Untuk membuang hijab. Jadi antara itulah kita perlu untuk zikir. Latihan. Istighfar untuk membersihkan hati. Itu poin dia. Okey, esok mungkin saya akan ulang lagi poin ni. Istighfar untuk membersihkan hati. Selawat untuk mengindahkannya. Adapun tahlil untuk mengisi hati tersebut dengan ingat kepada Allah. Tahlil. By the way, kita kena sedar bahawa kita takkan boleh ingat kepada Allah kalau Allah Ta'ala tak izinkan kita ingat kepada. Jadi majlis esok dan majlis hari ini disambung dengan esok adalah asbab supaya Allah kesihan kat kita sehingga Allah Ta'ala izinkan kita untuk ingat kepada. Okey, apa akan jadi kalau kita buat sesuatu tapi tak benar, tak bulat ingatan kita kepada Allah? Apa implikasinya? Implikasinya adalah ikhlas kita itu cacat. Ni kita sembang ikhlas. Kita sembang bab niat tapi dalam dimensi tasawuf ya. Kita tak sembang niat dalam dimensi fiqh. Kalau dimensi fiqh, usolli fardal maghribi salasa rakaatin adaan lillahi ta'ala Allahu akbar, dan niat itu lintas hati, fiqh selesai. Ini kita sembang dari sudut apa dia? Niat dalam konteks tasawuf. Jadi kalau kita walaupun kita lafazkan lillahi ta'ala, dalam hati ini tidak bulat ingat kepada Allah, maka niat kita itu serupa bikin ke ataupun cakap tak serupa bikin? Dia akan jadi tak serupa bikin. Itu besar implikasinya. Itulah yang membezakan di antara ibadah kita itu makbul ataupun mardud. Makbul diterima, mardud ditolak. Tentang sah, kalau sempurna rukun dan syarat, maka dapatlah sah. Tapi kalau maknanya niat itu tidak bulat ingat kepada Allah, maka di situ ada perbahasan makbul ke mardud. Inilah usaha kita yang berterusan. Okey. Kemudian persoalan. Kita solat dan Allah Taala suruh kita solat untuk ingat kepadanya. Wa aqimus solata li dzikri. Itu ayat semua orang faham, semua orang tahu, dan dirikanlah solat untuk ingat kepadaku. Tapi waktu solat itulah kita lupa ke Allah kan. Waktu bila bagi salam tu tiba-tiba dah habis. Tak ingat apa satu. Lupa kepada Allah. Adakah perlu kita ulang balik solat tu? Tak perlu dah. Sebab dia dah sah. Benda dah sah, tak boleh nak ulang. Tapi kita perlu mujahadah sehingga solat kita itu mencapai tujuan ia disyariatkan, iaitu untuk tenggelam dalam ingatan kepada Ar-Rahman. Maka kena latih. Nak berlatih dalam solat ke luar solat? Nak latih dalam solat ke luar solat? Nak latih ingat Allah Ta'ala dalam solat ke luar solat? Kita nak berlatih dalam pertandingan ke luar pertandingan? Nak berlatih mestilah di luar pertandingan. Dalam dah bertanding, nak berlatih apa lagi? Ada orang berlatih silat semasa pertandingan silat tu. Waktu silat tu nak berlatih, musuh kita kedebuk, sudah habis. KO kita habis. Berlatih bukan di dalam pertandingan, berlatih di luar. Maka solat itu ibarat pertandingannya, latihan kan di luar. Maka latihan itulah kita buat majlis esok tu. Majlis salik mujahadah taqarrub ila Allah. Tapi kalau kita rasa solat aku dah khusyuk dah, ingat Allah Ta'ala total ingat Allah Ta'ala, maka dekat situ siapa nak mengesahkan? Siapa nak mengiyakan? Pertama, kalau kita ada guru, mursyid, maka mursyid itu yang dapat memberi tilikan. Kalau kita tak ada guru mursyid tapi kita rasa kita solat kita dah khusyuk, maka dia solat yang khusyuk akan menerbitkan apa dia? Sifat isar. Kalau kita dah dalam keadaan ingat Allah, total ingat Allah Ta'ala ni,
maka kita akan jadi bersifat isar. Apa maksud isar? Isar ni adalah melebihkan orang lain berbanding diri kita sendiri. Tengok, dalam banyak-banyak orang lain itu, orang yang mana yang paling rapat dengan kita? Mestilah isteri kita, suami kita. Dengan isteri kita, kita isar tak? Kita maknanya beralah tak dengan PL-nya yang macam-macam? Dengan isteri pun kita bengkak, lawan gaduh, balah-balah menyakitkan hati, kan? Tak, lepas tu kita kata, kita ni dah solat khusyuk ingat Allah Ta'ala dah. Maknanya apa dia? Out. Maknanya syok sendiri. Itu saja indikator dia. Dan memang lagi kita mujahadah ni, lagi Allah akan jadikan isteri kita ganda-ganda, suami kita tak apa-apa. Sebab apa? Di situ latihan dia. Ibaratnya macam itulah, umumnya begitu. Jadi itu, benda tu berterusan berlanjutan. Sampai bila Ustaz? Sampai dekat nak mati, Allah izinkan kita melafazkannya. Allah, maka kita mati. Itu je kita nak. Berbaloi tak berbaloi? Berbaloi. Sebab itulah para ulama kata ilmu ni, yang dimasukkan dengan ilmu yang kena belajar sampai mati, ilmu ni lah. Ilmu nak ingat Allah. Bukannya ilmu bicara tentang Allah. Bukannya ilmu tentang dalil untuk bahawa yakin adanya Allah. Itu dah yakin, selesai. Ilmu untuk beribadat, dah tahu apa yang rukunan syarat, selesai. Tinggal amal saja. Tapi ilmu tasawuf ini memang kena belajar sampai mati. Begitu. Kalau kita kata tu Ustaz, saya tak perlu lagi zikir-zikir. Saya dah ingat Allah Ta'ala dah. Tengok macam mana dia dengan manusia. Dia lebihkan orang lain ke tidak? Parking pun ikut selera hati. Blok kereta orang sana sini. Apa lagi? Sampah pun buang ke atas. Puntung rokok pun suka hati kita je buang. Contohnya. Maka ingat Allah kat mana? Kalau orang ingat Allah betul, tak macam tu. Jadi mengaku je lah. Kita takkan selama-lamanya sentiasa full time every second ingat Allah tak. Hatta yang bercakap ini pun, maka mujahadah kita bersama. Begitulah. Okey. Jadi, ini pentingnya tentang ilmu tasawuf ini, tetapi istilah yang digunakan oleh Syekh Muaz adalah tazkiyah, penyucian. Sebab apa? Kita pergi terus kepada proses ni. Itu yang saya memahaminya semasa di Jordan dulu. Sempat saya menghadiri majlis zikir bersama dengan beliau 2 kali dan juga beberapa majlis ilmu yang beliau kendalikan. Maghrib Isyak dekat ruang atas, lepas tu sampai Isyak kat ruang bawah masjid. Gitulah. Masjid Awabin. Nama masjid itu. Dekat Amman, Jordan. Okey. Itu kita punya mukadimah yang panjang sikit. Okey. Apa ada dalam buku ni? Dalam buku ni, dia ada beberapa fasal. Pertama, dia akan bicarakan, dia akan terangkan kita tentang hati. Okey. Tentang hati. Apa segala perkara tentang hati. Kemudian, macam mana ahwal hati yang sejahtera. Kemudian, di bawah fasal tersebut ada pelbagai perbicaraan tentang taubat, tentang mahabbah, tentang khauf dan roja. Gitulah, semua perkara tentang hati itu. Itu yang kita akan perhalusi sedikit demi sedikit. Dan beliau ni seorang pensyarah. Jadi bukunya ni memang amat akademik lah, amat syarat dengan maklumat sandaran hadis dan ayat Al-Quran. Saya kira bertepatan dengan keadaan sekarang. Semua orang berhati-hati dengan ilmu tasawuf. Sebut tasawufnya ni ustaz ni tasawuf. Tasawuf belah mana ni? Tasawuf belah hati, tasawuf belah hati. Sama. Begitu. Dia i'rab dulu. Risau. Rata-rata orang zaman sekarang sebut tasawuf dia akan mulakan dengan sangka baik ke dengan curiga? Ya, dengan curiga. Jadi kita meraihkan perkara itu. Maka kita ambillah kitab yang orangnya masih hidup, yang memang rapat dengan sandaran Al-Quran, As-Sunnah dan juga pendalilan, penghuraian daripada ahli-ahlinya. Okey, begitulah. InsyaAllah. Isyak berapa? Tinggal 8. Nak apa? 5 minit lagi. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Kita tapi bila start kuliah dia memang bosan. Dia bukannya kuliah macam jual ubat ni. Kalau kuliah jual ubat sembang umum sana, umum sini, orang kata kuliah jual ubat istilahnya kan, ataupun kuliah penipulara tu saya tak pandai begitu. Kalau kuliah kita memang kita baca kitab, jadi memang kalau tak tumpu betul ada kitab sebagainya, memang dia akan jadi lost in action. Dia akan terima semuanya. Tanpa ragu-ragu lagi. Begitu. Tapi kalau macam betul-betul menumpu, maka mudah-mudahan ada barakah di situ, mudah-mudahan ada perubahan. Mungkin tuan-tuan bertanya, dia hala tujunya nak dapat apa ni? Adakah ustaz nak target kami ni faham bahasa Arab sampai ustaz guna kitab Arab? Tak perlu. Lepas tu kenapa ustaz guna kitab Arab? Sebab kitab Arab, kalau kita kitab Melayu,
Maknanya rata-ratanya yang tersohor itu maknanya pengarangnya sudah meninggal. Saya mencari kitab-kitab yang pengarangnya masih hidup yang memang dalam bidangnya. Begitu. Okey, jadi begitulah mana kira-kiranya. Jadi matlamatnya apa? Matlamatnya supaya kita rasa bermakna sebagai hamba. Tu tulis kat situ. Kalau hari ni kalau orang rumah tanya, apa yang abang dapat kuliah pertama ustaz ni? Katanya merasai bermakna sebagai hamba. Bukannya mengakui kita ni hamba, itu semua dah selesai. Tapi apa makna, bermakna tu? Kepuasan. Makna kita sebagai hamba ni kita bermanja dengan Allah. Bermanja dengan Allah dengan cara berhadapan dengan suami, isteri, kehidupan, keluarga, masyarakat, penyakit, kekayaan dan sebagainya. Begitu. Akhirnya fokus kita Allah. Allah. Sehingga kita Allah bagi tenang. Tenang itulah nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah itulah yang Allah jemput untuk masuk ke syurga. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Begitu. Azan. Kita kalau nak mula baca kitab dah azan tu berhenti pula. Jadi kita teruskan sampai azan. Lepas azan kita baca sikit. Biasanya berhenti pukul berapa? 10 minit. Sebab azan 10 minit. Begitulah. Okay, kita tak bakal baca panjang-panjang. Maknanya kita nak bagi poin-poin saja. Ingat, dalam kuliah tasawuf ni bukan soal ingatan kita terhadap apa yang dibincangkan, tapi soal barakah yang kita dapat lantaran kita menjaga adab. Itu je. Kalau zikir kita zikir, kalau kuliah kita kuliah. Biasanya adabnya kalau macam kuliah ada yang mencatat, salah catat guna handphone pun tak apa, rekod pun tak apa, okey, buku biasa pun tak apa, macam tu je lah. Kita jaga latih menjaga. Kuliah tasawuf ni kuliah menjaga adab, seni adab. Lepas tu saya mukadimah lagi, tasawuf ni apa? Tasawuf ni dia tak ada kaitan dengan keyakinan tau. Tasawuf ni bukan keyakinan, tasawuf ni kejiwaan. Kejiwaan ni pelbagai di antara manusia dengan manusia yang lain. Benda yakin tu dalam ilmu akidah. Benda amal dalam ilmu fiqh. Tasawuf ni benda penghayatan. Kadang-kadang penghayatan orang di sini tak sama dengan orang di sini. Jadi bila tak sama kena gaduh-gaduh tak? Tak perlu gaduh-gaduh. Sebab apa? Penghayatan berbeza. Penghayatan kita sambut mesti isteri kita masing-masing. Sama tak sama? Tak sama. Jadi kena salah menyalah tak? Tak salah. Tak perlu salah menyalah. Sebab dia bersifat penghayatan. Begitu. Jadi kita faham. Ni penghayatan. Jadi apa yang nak daripada kuliah ni, hari ni dan esok, penghayatan tu yang kita nak. Apa yang kita nak hayati? Kita ni hamba, sangka baik kepada Allah, merasai kedekatan Allah tu Ar-Rahman. Apa saja yang berlaku, semua tanda kasih Allah kepada kita. Itu je. Apa saja yang berlaku, semua tanda kasih Allah kepada kita. Sama ada kita menangis ke, kita senyum ke, semua kasih Allah ke mana pun. Kita faham ke tak faham ke, itu kasih Allah. Itu je. Maka akhirnya kita boleh move on. Tak suka menyalahkan orang, tak kritik sana sini, tak mulut jahat, tidak memberi komen-komen yang toksik, yang beracun. Maknanya kita akan fikir damai dan mendamaikan. Itu je kalau orang ada jiwa. Dan benda ni kita boleh baca 1001 buku tentang cinta dan toleransi, tapi kalau tak ada jiwa ni, memang kita tak akan boleh bertoleransi. Dah sampai waktunya azan. Silakan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk mencukupkan kurang lebih kita dah mulakan juga setelah mukadimah tadi tu. Okey, maka untuk pertemuan pertama ini berkenaan dengan pentakrifan hati dan juga fuad, qalbu dan al-fuadu. Jadi kalimah bahasa Arab qalbu tu hati, kalimah sinonimnya dipanggil fuad. Okey, dia merujuk kepada hati yang kita fahamlah, hati yang fizikal inilah, yang tempat untuk darah dipam itu. Okey, darah dialirkan, yang maknanya hatinya menghubungkan dengan semua anggota lain ni dengan maknanya urat ataupun pembuluh darah, macam tu. Itu hati yang hissi, hati yang fizikal. Tapi dalam konteks ilmu tasawuf ini yang dibicarakan adalah hati yang maknawi, iaitu hati yang bersifat perasaan itu. Dalam Al-Quran ada juga disebutkan kalimah hati itu bermaksud akal. Maknanya hati itu adalah merujuk pada akal. Contohnya bismillahirrahmanirrahim, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Sesungguhnya itu semua adalah peringatan bagi sesiapa yang baginya qalbun, hati, iaitu merujuk kepada akal. Ia juga difahami sebagai tafahum wa tadabbur. Mereka yang ada boleh untuk mengamati apa makna di sebalik perkara tersebut, itu disebut sebagai orang yang ada hati. Okey. Jadi hati ni asalnya berasal daripada perkataan al-qalb. Maknanya berkaitan dengan bolak-balik. Bolak-balik. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala nyatakan wa qallabu lakal umur, surah At-Taubah ayat 48. Mereka memutarbalikkan ke atas engkau akan perkara-perkara ataupun perancangan-perancangan merujuk kepada perancangan musuh, kepada perancangan jahat musuh kepada Nabi SAW. Okey. Jadi perihalan bolak-balik ini banyak juga digunakan, antaranya wa ilaihi tuqlabun. Okey, dan kepadanya dia dibalikkan. Gitu. Jadi itu adalah perihalan berkenaan dengan hati. Dia merujuk kepada anggota badan itu yang fizikal kat bawah ni, dekat-dekat hati lah, macam hati lah. Okey, yang tempat mengepam darah itu, dia juga merujuk kepada perasaan dan dia berasal daripada perkataan bolak-balik. Itu nak sembang tentang hati. Dan sinonim dengan hati itu qalbu, maksudnya al-fuad. Cuma kadang-kadang kalau disebut dalam buku-buku tasawuf qalbun dengan fuadun, adakah betul-betul sinonim ataupun ada perbezaan? Maka dibahaskan. Ada yang kata qalbun lebih khusus, adapun fuadun lebih umum. Dalam satu riwayat baginda Nabi SAW, Rasulullah SAW memuji orang Yaman. Rasulullah kata atakum ahlul Yaman. Okey, hum araqu quluban. Mereka itu adalah mempunyai hati yang paling lembut, wa alyanu afidatan, dan juga mempunyai fuad, afidah tu hati juga yang lembut. Jadi ada yang mengatakan berbeza di antara qalbun dengan fuadun. Ini definisi terlebih dahulu peringkat awal ini. Okey. Jadi dalam banyak-banyak perbahasan tersebut akhirnya diberi kesimpulan bahawa makna qalbun dalam konteks ilmu tasawuf ini ia diitlakkan kepada hati yang halus,
okey, yang dengannya merasai erti dan makna hakikat keinsanan itu Allah Ta'ala ciptakan. Macam tu. Okey, ni masih lagi takrif, dia agak akademik sikit lah ya. Okey, dan akhirnya setelah bicara tentang apa beza qalbun dengan fuadun, akhirnya Syekh memberi pentakrifan begini. Al-qalbu yutlaqu al-qalbu ala lahmah al-sunburiyah. Diitlakkan kalimah hati itu merujuk kepada daging yang bentuknya bulat begitu, okey, yang berada di sebelah kiri dada. Dan ia juga diitlakkan akan satu latifah maknawiyah. Okey, maknanya satu perasaan yang halus, satu pengertian yang halus yang wujud dalam hati tersebut. Dalam hati tersebut. Maknanya dalam hati yang fizikal itu, yang sumpan daging itu, sunburah, maknanya bentuk macam love tu lah kurang lebih. Okey, macam tu. Okey, dalam tu padanya ada perasaan yang halus dalam hati tersebut. Okey. Dan memang tak heran dalam sains pun orang yang tukar jantung, tukar hati, dia akan mewarisi pemilik jantung yang dia telah transplant tu, ubah tu. Itu ada peristiwa dalam sains. Wa huwa mahallul idrak, dan di situ adalah tempat untuk kita idrak, mengetahui, ta'akul, berfikir, tafahum, untuk memahami. Dan di situ juga adalah tempat untuk kita ada ruhbah, ada kehendak, wal ahwa, dan juga keinginan. Dan keinginan tersebut akan berubah-ubah di antara satu dengan yang lain. Kejap nak Mercedes, kejap nak BMW, kejap nak Tesla, kejap macam-macam. Jadi maknanya berubah-ubah. Okey, itu memang sifatnya hati. Okey. Dan kadang-kadang nak yang baik, kadang-kadang nak yang buruk. Ini manusia, kita tidak maksum kan. Kadang-kadang rasa nak buat onar ke orang, kadang-kadang rasa nak sedekah. Itu memang sifatnya hati. Dan ia juga adalah tempat untuk kita berkehendak, iradah. Maka kita pun memilih mana-mana keinginan kita. Dan itulah makna fokus kepada jiwa manusia itu sendiri. Maka makna manusia itu, kemanusiaannya tergantung kepada potensi hatinya. Seperti yang saya mukadimahkan tadi. Begitu. Jadi buku ini juga maknanya fokus di situ. Fokus kepada bahagian al-latifah al-ma'nawiyah itu. Perasaan halus yang ada dalam hati yang fizikal itu, dalam tu ada perasaan. Perasaan itulah yang mengendarai kita punya kerja buat sepanjang kehidupan kita dekat dunia ini. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cumanya dalam kitab-kitab tasawuf dia guna kadang-kadang kalimah hati, kadang-kadang guna kalimah nafsu. Kalau kita baca kitab tasawuf, Syekh Muaz telah membuat sarutan istiqra'. Ada beza tak guna kalimah qalbun dengan nafsu? Biasanya menurut beliau, kalau kita sebut ke hati, merujuk kepada perasaan-perasaan yang baik. Kalau sebut nafsu, merujuk kepada perkara-perkara yang tidak baik. Tapi tak semestinya begitu. Begitulah. Jadi kesimpulannya, semua perkara dalam kehidupan kita ni semuanya balik kepada hati. Dan memang pun ada tajuk buku ke tajuk filem, soalnya hati. Itu soalnya hati. Jadi hati yang tertakluk sebagai hamba kepada Allah, ataupun hati yang lupa kepada Allah, ataupun hati yang sedar bahawa dia fuqara'u ilallah, sentiasa berhajat kepada Allah, sebenarnya tertakluk kepada hati itu sendiri. Jadi tentang perihalan hati inilah yang kita nak rungkai dalam pertemuan kita sebulan sekali saja, tak lama pun. Kan di sini juga disebutkan hadis Nabi SAW berkenaan dengan tentang dalam kita ini ada satu perkara, baiklah kita, buruklah kita, iaitu hati. Jadi ini hadis tersebut Nabi SAW gunakan permulaannya dengan kalimah ala. Kalau mana-mana hadis yang tuan-tuan jumpa, kalau guna kalimah ala, maksudnya ada rahsia, ada kepentingan kat situ. Ada tanbih, ada maknanya ada tanda seru lah ibaratnya, ada penegasan dekat situ bahawa bukan mudah dipandang ringan. Jadi soalnya sekarang, macam mana untuk kita menjaga hati? Kalau jaga hati daripada sakit jantung, itu makan ubat, exercise, jogging, cycling dan sebagainya. Jaga hati itu dalam konteks tasawuf satu perkara je. Jaga hati daripada satu sifat saja yang saya sebut mukadimah tadi. Jaga hati daripada sifat sombong. Kita boleh sombong dengan pakaian, kita boleh sombong dengan kenderaan, dengan pengangkutan, dengan rumah, dengan ilmu, dengan amal, dengan umur, jawatan.
Banyak perkara dekat muka bumi ni semuanya boleh membawa kepada ke arah kesombongan. Bahkan miskin pun sombong. Orang kata kaya. Macam tu. Jadi benda yang dikatakan dalam ilmu tasawuf nak jaga hati ni adalah jangan sampai hati tu sombong. Kenapa? Kalau hati tu sombong itulah tempat bertenggeknya syaitan. Bila iblis dah bertenggek dekat syaitan, maka hati tu tak jadi hati dah, jadi nafsu. Yang disebutkan tadi, perbezaannya kalau guna kalimah hati, dia dorongan ke arah yang baik. Kalau guna kalimah nafsu, dorongan ke arah yang tak baik. Hati bertukar menjadi nafsu yang tak baik tadi kalau dia ada tempat iblis bertenggek, iaitu sombong. Maka majlis esok, majlis taqarrub ila Allah, sebenarnya majlis membersihkan hati daripada sifat sombong. Itu saja. Jadi itulah saja mukadimah kita pada malam ini. Maka nanti seterusnya kita akan lebih memperincikan lagi berkenaan dengan hati tempat hidayah, hati tempat berfikir, hati tempat mengingat, hati tempat untuk memandang tempat lintasan-lintasan, jenis-jenis hati yang ghaflah, hati yang ingat, ahwal-ahwal hati, semua kita akan bincangkan secara sepintas lalu begitu. So kurang-kurangnya kita tahu bahawa sudah sampai masanya kita mengambil catnya akan hati kita masing-masing, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membersihkan hati kita semua daripada segala hijab dan belenggu dosa dan noda. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat segala kesombongan yang masih berbaki dalam hati kita. Allah Ta'ala mudahkan urusan kita untuk mendekatinya sehingga kita memanai betapa besarnya nikmat Allah kepada kita sebagai hamba-Nya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah izinkan kita untuk mendapat husnul khatimah, melafazkan namanya bersyahadah sebelum berhabis hayat di dunia ini dengan syafaat Nabi SAW. Allah makbulkan semua hajat kita yang zahir dan yang batin, yang nyata ataupun yang tersembunyi, yang disedari ataupun tidak. Allah sihatkan kita zahir dan batin, jasmani dan rohani, juga semua ahli keluarga kita, juga semua umat Islam tanpa seorang pun yang terkecuali. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.